Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajmain wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat-Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita duduk di dalam majlis ilmu seperti mana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaku dzikr atau kama qala rawahu Imam Ahmad. Mafhum hadis, idza marartum bi riyadil jannah, jika kalian melewati taman-taman syurga, farta'u, maka nikmatilah. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksud taman-taman syurga? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hilaku dzikr, iaitu majlis-majlis zikir, yakni majlis yang digunakan untuk mendalami akan agama Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi moga-moga dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita untuk sampai ke dalam taman-taman syurga pada malam ini, walaupun meredahi hujan yang basah. Nah, maka pengorbanan inilah kita harapkan dengan ganjaran yang berlipat kali ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita di hari akhirat kelak, iaitu dengan diletakkan akan kita di dalam syurganya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, pemuda yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Usul Tauhid, kitab Jawi muka surat 3, kitab Rumi muka surat 5. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, muqaddimatun fi fadilatil ilmi wa ta'allumih. Ini suatu muqaddimah pada menyatakan kelebihan ilmu dan kelebihan mengajar akan dia dan kelebihan menuntut akan dia.
Baik. Ni kita nak sambung kitab kita Usul Tauhid. Kita dah selesai bahagian khutbatul kitab sebelum ni, bicara tentang bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam dan sebagainya itulah. Kemudian kita nak masuk isi dia yang pertama, iaitulah Syekh letakkan depan sekali dalam kitab dia kelebihan ilmu. Sebelum tu kita nak hurai apa tu ilmu. Ilmu ni maknanya pengetahuan. Sesuatu yang asalnya kita tidak tahu kemudian jadi tahu, itu panggil ilmu. Tak tahu tu maknanya jahil. Jangan malu untuk mengaku jahil. Dia kadang-kadang jahil dia boleh terima, bodoh tak boleh terima. Padahal samalah dua-dua. Jahil tu bahasa Arab, bodoh tu bahasa Melayu. Sama je. Kan? Bukanlah maksudnya kalau bodoh teruk sangat, jahil tu taklah bodoh sangat. Tak sama bodoh ke? Jahil pun bodoh, bodoh pun bodoh. Kan? Tak apa, mengaku bodoh tak apa. Daripada mengaku pandai, hakikat bodoh. Buat malu orang. Tegak benang yang basah. Orang kata tak boleh ni. Tak, dia kata boleh. Tengok-tengok rujuk kitab memang tak boleh. Pandai-pandai dia kata boleh. Tak ke malu muka. Jadi baik kita kata kita tak tahu. Bodoh. Atau bahasa Arabnya panggil jahil. Tak apalah. Bila kita sedar kita tak tahu, barulah kita jadi ambil tahu. Bila kita menyangka bahawa kita ni semua tahu, dan bila kita nak ambil tahu? Bila kita nak mengaji? Itu yang akhirnya rasa diri sudah pandai. Kemudian dia memandai-mandai. Lebih baik kita sangka-sangka kita banyak benda tak tahu, maka kita akan terus mengaji dan mengaji. Mengaji ni takkan habis. Saya sendiri tak habis lagi. Walaupun dah mengajar ratus surah masjid, tapi masih lagi kekal duduk di pondok dan menadah kitab dengan Tok Guru Siddiq Noh. Maknanya takkan habis mengaji ni sampai mati. Mati hidup balik tak habis lagi mengaji. Kerana ilmu Allah sangat luas. Kata ulama, ilmu ni ibarat macam lautan. Sehebat mana pun seorang perenang, dia takkan boleh berenang seluruh lautan dunia. Dia berenang di Selat Melaka, dia takkan dapat berenang di Laut Cina Selatan. Dia berenang di Laut Cina Selatan, dia tak dapat berenang di Selat Melaka. Maknanya takkan dapat kuasai semua. Begitulah seperti mana orang yang menuntut ilmu. Sehebat mana pun ilmu dia, masih lagi ada kejahilan pada dia, suatu benda yang mungkin dia tak tahu. Mungkin dia terror bab tauhid, bab fiqh, bab tasawuf. Tapi mungkin dia tak tahu bab faraid, pembahagian harta pusaka. Atau mungkin dia tak tahu ilmu falak, ilmu nak mencerak bintang, bulan dan sebagainya. Ataupun mungkin dia tak tahu ilmu ruqyah, ilmu perubatan Islam. Banyak ilmu ni, bercabang-cabang. Susahlah nak cari satu orang yang tahu semua. Melainkan satu makhluk saja, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana atas Nabi itulah diturunkan ilmu oleh Allah, dan Nabilah yang ajar kita serba-serbi perkara. Yang hari ni kita buat apa pun, semua adalah daripada ajaran yang dibawa datang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena faham. Baik, bila kita faham dah apa tu ilmu, nak tahu pula jenis-jenis ilmu. Bukan semua ilmu boleh kita ambil tahu, ngaji. Tak. Ilmu ni pecah pada 5 hukum. Ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunat, ada ilmu yang harus, ada ilmu yang makruh, dan ada ilmu yang haram. Kita pergi satu-satu. Pertama sekali wajib. Apa makna wajib? Ma yuthabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Makna wajib ialah buat dapat pahala, meninggalkannya dapat dosa. Begitu juga ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib kalau kita mengajinya boleh pahala, kalau tak mengajinya boleh dosa. Ni yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Dia ingat tak semayang saja dosa, tak hadir kuliah pengajian pun boleh jadi berdosa. Jangan buat. Tak semayang di masjid, boleh semayang di rumah. Tapi kalau tak mengaji di masjid, macam mana nak ngaji di rumah? Nampak? Tapi tak apa, sekarang ni canggih dah. Ada orang rakam pula, dia duduk rumah je lah. Dia tengok kod live je. Tapi tak jadi jugalah. Banyak orang tanya pada saya, Ustaz,
Apa hukum saya mengaji kat rumah je, tengok kot handset, kata. Nah, memanglah dia mengaji tu dapatlah mengaji. Dia dapat pahala menuntut ilmu dapat. Tapi pahala majlis ilmu tak dapat. Banyak dah ulama bicara tentang ni. Kerana makna majlis ilmu, majlis tu mim jim lam ya sin. Asal kataan jalasa jim lam sin. Jalasa tu maknanya duduk. Majlis ialah tempat duduk. Jadi ni panggil majlis. Bila sebut majlis ilmu, dia kena duduk bertalaki dengan guru. Kalau zaman dulu-dulu dia kata lutut bertemu lutut, kan? Muka bertemu muka, maknanya menghadap wajah gurunya. Itu barulah ulama kata orang macam ni dapat kelebihan lebih lagi. Bukan hanya dapat kelebihan pahala menuntut ilmu, malah dapat kelebihan duduk di dalam majlis ilmu. Tambah pula majlis ilmu buat di dalam masjid, dapat pula pahala, yakni pahala iktikaf. Lepas tu mana yang belum niat iktikaf, niat iktikaf. Nak duduk saja boleh pahala, walaupun terlelap tidur. Sejuk-sejuk hujan ni kan. Tertidur dapat niat dapat pahala iktikaf. Ada. Tu. Jadi seboleh-bolehnya kena datanglah. Tapi kalau memanglah ada masyakkah, ada sesuatu keberatan, kerja dan sebagainya, tetapi hatinya tetap nak menuntut ilmu, maka tak apalah, dia tengok melalui internet dan sebagainya. Tapi sebaik-baiknya menuntut ilmu itu hadir di hadapan guru. Kemudian ilmu tadi lah, pecah 5 tadi. Yang pertama ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib tak banyak, ada 3 saja. Tak banyak pun, 3 je. Iaitu tauhid, fiqh, tasawuf. InsyaAllah dalam kitab kita Usul Tauhid ni, walaupun nama kitab ni Usul Tauhid, tapi perbicaraan di dalamnya 3 ada. Tauhid ada, fiqh pun ada, tasawuf pun ada. Sebenarnya kalau ikut kajian kita baca kitab ni sebenarnya bukan bicara tauhid, tetapi dia bicara ilmu tasawuf. Cumanya kita nak terangkan, tasawuf ni dia pecah pada 2. Ada satu dipanggil tasawuf tauhid, satu lagi dipanggil tasawuf fiqh. Tasawuf tauhid ni iaitu mentahqiqkan usul. Kita mengaji dah sifat 20, kitab-kitab tauhid sebagainya. Bila mengaji tasawuf tauhid ni, dia mentahqiqkan lagi, dia menguatkan lagi keyakinan kita dalam masalah tauhid tadi. Sebab tu kalau kita mengaji kitab-kitab tauhid, berbicaraan pertama dia adalah bicara tentang sifat. Dia akan belajar tentang sifat dulu. Lepas tu barulah dia akan belajar tentang yang lain-lain, yakni perbuatan Allah dan sebagainya. Tapi kalau mengaji tasawuf, permulaan sekali dia akan ajak adalah perbuatan dulu. Nampak semua ni adalah perbuatan Allah. Af'alullah, ini semua adalah perbuatan Allah. Dari habis perbuatan, barulah mengaji tentang nama-nama Allah, kaitan Asma'ul Husna dalam kehidupan. Kemudian barulah dia mengaji tentang sifat Allah. Lah kali lepas dah faham sifat, barulah insya-Allah dia memahami zat. Macam mana memahaminya? Ikut kepada makrifah yang Allah berikan pada dia. Itu yang dipanggil golongan arif billah. Orang yang sangat pakar mengenal Allah. Itu panggil arif. Arif billah. Baik. Jadi ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Kadang-kadang mana kita ringkas-ringkas lah. Ilmu tauhid mengaji nak takat mana? Sini mungkin ada tok guru atau ustaz yang lain mengajar ilmu tauhid. Jadi takat mana nak mengaji? Mengaji ilmu tauhid yang paling asas bagi orang awam, hendaklah dia tahu apa sifat yang wajib bagi Allah, apa sifat yang mustahil bagi Allah, dan apa sifat yang harus bagi Allah. Sifat yang wajib ada 20. Sifat yang mustahil pun 20. Sifat yang harus 1. Jumlahnya 20, 21, 41. 41 ni terkandung di dalam kalimah La ilaha illallah. Tu. Untuk memahami La ilaha illallah, 41 ni kena faham dalam kepala. Tu. Kemudian dia kena mengaji pula 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat yang harus bagi Rasul. Jumlahnya 4, 1 jadi 9. 9 tu pula terkandung di dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Maka 41 yang tadi campur dengan yang 9 yang ini,
maka jumlahnya jadi 50. Maka 50 inilah ulama kata khamsinul aqidah, 50 aqaid, 50 simpulan ikatan, maka barulah lengkap kalimah dalam hatinya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru sempurna. Itulah kadar-kadar kurang, paling kurang bagi orang awam. Adapun kalau jadi alim ulama, tok-tok guru dan sebagainya, dia kena hurai lagi dalam lah. Ada perbicaraan yang sangat dalam tentang tanjizi hadis, tanjizi qadim, soalan kubur dan sebagainya, alam-alam gaib dan sebagainya. Tapi bagi orang awam, yang ni sudah memadai untuk mengesahkan akidah dia, supaya selamat dia terkeluar daripada akidah yang sesat, ajaran yang sesat. Jaga-jaga tuan-tuan. Mutaakhirin kita ni berada di zaman fitnah. Lebih-lebih lagi fitnah itu berlega tentang soal akidah. Hari ini dia bukan lagi nak cabut akidah kita daripada Islam. Dia tak suruh kita jadi Yahudi. Dia tak suruh kita jadi Kristian. Dia tak suruh kita pakai rantai salib. Dia tak suruh kita celik kapur 3 line atas dahi. Tak. Dia tak suruh kita jadi Hindu, tak suruh jadi Buddha. Dia cuma goncang akidah kita. Dia buat kita keliru dengan akidah kita sendiri. Dia buat kita ragu-ragu dengan agama kita sendiri. Sampai ada orang tanya, boleh ke ustaz nak jalan hudud? Dia boleh tanya, padahal hudud ni perintah siapa? Tilka hududullah, ini hukum Allah. Allah kata, aku punya hukum, patutmu mana boleh ragu? Allah kata dah kan, zalikal kitabul la raiba fih, kitab Al-Quran ini mana ada sebarang keraguan. Mu tak boleh ragu walau sikit. Tapi hari ini berjayanya barat laknatullah, kafir laknatullah, menggoncang akidah umat Islam, sehingga orang yang mengaku Islam, ngucap dua kalimah syahadah pun ragu lagi dengan agama dia. Itu pelik. Macam mana mu ragu? Seolah-olah contohlah, hidup lama dah dengan mak bapak dia, tapi bila orang tanya tu ke Pak Hang, tahulah aku. Ya kot. Dia ragu tu Pak dia, bengong. Kata. Tapi kalau ragu Pak dengan Mak, tak rosak akidah pun. Tapi ragu dengan agama, masuk dalam neraka selama-lamanya. Habis. Ni kena jaga ni ilmu akidah, ngaji sungguh-sungguh. Tak faham, tanya betul-betul kat ustaz tu sampai jelas faham. Tu yang pertama, ilmu tauhid. Kemudian ilmu yang kedua yang wajib kena mengaji, ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni mudah fahamnya bagi orang awam ni ilmu ibadat lah. Ilmu yang menceritakan tentang hal-hal ibadat tu semua termasuk dalam ilmu fiqh. Bab semayang ke, puasa ke, haji umrah ke, korban ke, ngaji Quran ke, apa semua tu, apa saja yang berkait dengan hal ibadat, itulah yang disebut sebagai ilmu fiqh. Nak huraian dalam lagi dalam lah. Ni kita ambil yang ringkas-ringkas, bagi orang awam sudah senang nak faham. Jadi ilmu fiqh ialah ilmu ibadat. Kena mengajilah ilmu fiqh, sebab nak mengesahkan ibadat yang kita buat, supaya kita yakin ibadat yang kita laksanakan itu betul. Ini yang ibadat pun takut-takut, ragu-ragu. Terlepas tahiyat awal duk mikir, sah ke tak? Maknanya dia pun tak tahu dalam sembahyang tu, tahiyat awal tu macam mana. Kalau terlepas nak buat apa? Tu kena mengaji. Kena mengajilah. Najis anak kecil cucu kita, mula pakai pampers, main pusing dalam rumah, tengok-tengok terkotak kanting, pampers tanggal. Macam mana kira? Kemudian air dia pula menitik-nitik kencing. Macam mana kira? Nak basuh kot mana? Macam mana? Ke nak, sebab kita tak tahu dia kencing kat mana. Habis nak buat macam mana? Nak basuh satu rumah. Tak jadi kerja. Habis angkut bawa keluar perabot. Orang tanya, banjir ke? Tak banjir, basuh rumah. Kerana cucu kencing. Sampai satu rumah basuh. Kita bawa kereta telanggar babi. Tu nak buat macam mana? Nak samak kereta macam mana? Kena belajar lah. Macam mana kira ni hukum hakam dia? Tu kena belajar. Tu panggil ilmu fiqh. Bukan suruh alim sampai jadi tok mufti dah. Tapi nak mengesahkan hal-hal urusan ibadat kita. Supaya kita reti. Bila reti mudah bagi kita nak menjalankan ibadat. Sebab kita reti dah. Ni kadang-kadang hal remeh-temeh tanya ustaz kak.
Bukanlah tak boleh tanya, tapi nampak sangat jauhnya kita dengan ilmu. Kan? Ada. Itu jadi kena mengaji itu ilmu fiqh yang kedua. Yang ketiga ilmu tasawuf. Tadi kita sebut ilmu tauhid dengan ilmu fiqh dia ada had. Ilmu tauhid tadi kadang-kadang sekira-kira bagi orang awam kenal sifat Allah, kenal sifat Nabi. Setakat tu pun tak bedah walaupun tak dalam lagi. Kan? Bagi ilmu fiqh pula takat-takat belajar untuk mengesahkan hal-hal ibadat kita. Kita belajar, tahu yang ni sah ke batal, yang ni boleh ke tak. Takat tu tak apa dah. Khilaf 4 mazhab tak payah mengaji pun tak apa. Sebab tu bukan standard orang awam. Itu standard Tok Mufti, standard alim-alim ulama. Nak sampai berbincang tentang masalah khilaf. Macam ni lah semayang jarak-jarak ni. Kita tak payah pening. Mufti kata kena semayang jarak sudah. Tak payah tanya mana dalil. Nampak? Kita bukan Tok Mufti. Bukan Tok Guru, Tok Garu. Jadi kita ikut sudahlah, ada ulama kata begini. Lain lah yang kata, yang suruh semayang jarak ni pomen bengkel. Baru kita tanya mana mu ambil. Sebab dia pomen bukan bahagian dia. Ini bahagian ulama dah. Yang suruh semayang jarak ulama. Jadi tak payah tanya banyak. Ikut sudahlah. Sebab dia tahu bahagian mana boleh, mana tak boleh. Itu perbicaraan dalam lah bagi urusan-urusan ulama. Kita yang orang awam saja ikut sudah. Tapi kadar mana fiqh kita untuk mengesahkan ibadat kita yang asas-asas. Yang dalam-dalam tak reti pun tak apa. Itu ilmu fiqh. Adapun yang ketiga, ilmu tasawuf, dia tak ada had, kata ulama. Baca dalam kitab Hidayatus Salikin, kata Syekh Abdul Samad, mengaji tasawuf sampai mati, tak ada had. Mana takkan berhenti. Khatam dah kitab tasawuf, ulang semula, baca lagi. Berulang-ulang baca. Tapi kalau tauhid, khatam dah, tak apalah, tak nak baca pula. Janji ingatlah apa yang dah belajar dulu. Fiqh pun begitu juga. Tapi tasawuf, walaupun khatam dah, ulang balik dari depan, baca lagi sampai mati baca. Sebab apa? Sebab ilmu tasawuf itu tazkiyatun nafs. Apa maksud tazkiyatun nafs? Mencuci hati. Seperti mana macam jasad kita mandi, mana boleh sekali dua je mandi, lepas tu tak mandi dah. Kat 40 tahun tak mandi dah. Tanya mandi dah? Mandi dulu, umur 7 tahun tu mandi dah. Mana boleh masam habis ketiak, busuk habis jasad. Sebab tak ulang mandi. Kena mandi tiap-tiap hari, kena mandi. 2-3 kali kadang-kadang mandi. Kalau jasad pun kena mandi, dah rohani dalam lagilah kena mandi. Cuma bukan mandi dengan air. Jadi bodoh pergi masuk paip, masuk dalam mulut. Buat apa ni? Nak mandi belah dalam. Ada tak? Bukan belah dalam gitu. Maknanya mandi roh kita. Mana mandi ni? Dengan pengajian tasawuf. Tasawuf tu ibarat air yang bersih, air yang suci, nak membersihkan hati kita yang kotor. Bila hati ni tak dicuci, kotor. Lagi-lagi kuat kena puji. Jawatan pula pegang ketua kampung sebagainya. Orang duk puji melambung. Hebat. Ni makin kuat, berkeladak. Orang puji, lama-lama timbul rasa sombong dalam hati. Tok kena dapat pangkat sultan bagi jadi datuk. Tiba-tiba orang panggil makan kenduri, dalam kad jemputan tak tulis datuk. Padahal dia baru dapat datuk. Tak tulis datuk, tak nak datang. Awak tak datang, hang tak tulis datuk. Nama aku ada datuk kan? Kita jawab, Tokmu. Nampak? Dalam kubur lagi, malaikat mungkin nakir panggil Datuk. Datuk Polan bin Si Polan. Tak ada panggil Datuk, panggil nama je. Tun tak ada panggil, panggil Mahdi tu pun. Contoh, tak kira siapa pun. Tak kira siapa. Mana kata, tak ada. Jadi tak payahlah kita nak ada rasa sombong. Tak payah layan. Itulah, nak cuci benda tu, kenalah mengaji tasawuf. Bila tak mengaji tasawuf, tu yang sibuk ke dunia, pangkat, jawatan, kejar mengejar. Yang kelakar tu, dia buat parti tu, dah kali dia kena buang dengan parti dia sendiri. Lepas tu buat parti lain pula. Ya Allah, tak payah sibuk lah. Datang ni masjid Batu 14 ni mengaji kitab. Dah koi tua dah mengaji, dah belajar bab ilmu agama. Kita ni makin naik usia,
makin dekatlah dengan akhirat. Patutnya ghalib gitulah. Kan? Zaman muda lara dah. Kan? Zaman muda dulu tak hirau dah majlis surau. Dan zaman sinilah, zaman sekarang Allah bagi peluang masih lagi bernafas. Kan? Ni dah zaman muda dah lara. Zaman tua lagi kuat lara. Duk warung kopi tak habis-habis. Warung kopi waktu lain boleh pergi. Kan? Main dam haji. Haji tak pernah pergi. Nampak? Nah, pergi ngaji. Kan? Untuk menambah ilmu, membersihkan hati kita daripada rasa yang tak elok, sombong, riak dan sebagainya. Ada. Kadang-kadang peringkat usia, walaupun kita bukan ustaz, tok guru ke apa, tapi peringkat usia kena budak-budak sekolah pasti tegur kita. Dia mayang, angkat tangan takbir sikit je. Jadi ada budak tegur. Budak tu ngaji pasti je. Budak kecil. Pakcik, cikgu saya ajar, ustaz saya ajar, kata angkat tangan kat telinga. Pakcik angkat sini je. Hang pandai tegur orang. Tak kena maknanya hati tu busuk. Hati tu bongkak, sombong, tak boleh terima teguran, tak boleh terima nasihat, walaupun nasihat itu daripada seorang budak yang kecil. Tapi apa yang ditegur, apa yang dinasihatkan, benda betul. Nampak? Tapi bila hati ni ada kesombongan, habis. Jadi inilah nak kena sulam dengan ilmu tasawuf, barulah hati kita jadi sempurna, elok, bersih. Sebab tu Allah kata yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tak ada guna harta benda dan anak pinak. Mu nak tunjuk kat aku hartamu banyak mana? Sikit aku tak heran. Mu nak tunjuk, mu nak ngaku mu keturunan siapa? Keturunan raja, keturunan orang ni. Tak. Nah, Allah tak pandang harta, Allah tak pandang anak pinakmu, keturunanmu sehebat mana pun. Tapi Allah pandang siapa yang datang bertemu Allah dalam membawa hati yang sejahtera. Apa makna hati sejahtera? Hati yang bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Maka wajib ke atas kita mengaji ilmu tasawuf sampai ke hujung hayat, sampai ke mati. Sebab hati ni sentiasa akan diuji oleh Allah dengan sifat-sifat kekotoran, dosa-dosa yang tersembunyi. Lagi-lagi pula, lagi kuat kita beramal, lagi kuat ujian Allah. Kan? Kadang-kadang orang kat luar sana yang main tikam nombor ekor ke, minum arak ke, apa yang tak peduli surau masjid ni, kadang-kadang dia tak terkena sifat takabur, sombong. Kadang-kadang dia tak jadi sombong, malah lagi dia segan pula. Kadang-kadang kita bau buh kopiah atas kepala, bau ada nama dalam carta organisasi masjid, tiba-tiba timbul sifat takabur, sombong. Maka siapa lebih jahat? Tu kata. Tu kadang-kadang pernah ni dicerita dalam kitab-kitab tasawuf, bertembung seorang ahli ibadat dengan seorang ahli maksiat. Ahli ibadat ni kuat, dia beribadat di masjid, apa semua, semayang, mengaji memang kuat. Satu hari terdetik di dalam hati dia, Allah nak uji dia. Terdetik dalam hati dia mikir, puak-puak buat maksiat kat luar sana ni tak serik-serik ke? Apa yang sonok sangat kat tempat maksiat ni? Aku nak pergi tengok sekali. Dia nak pergi tengok dekat pub disco tu, apa yang best sangat dalam tu. Terdetik hati dia nak pergi masuk dalam tu. Kan? Ahli maksiat pula joget sana, joget sini, tonggang habis, minum arak habis, apa semua. Lah kali dia termenung juga. Aku ni berapa tahun dah buat maksiat, aku dah tengok pakcik-pakcik tu istiqamah pergi masjid. Apa yang sonok sangat masjid ni? Aku teringin sekali lah nak tengok apa best sangat mereka sampai tiap-tiap hari pergi masjid ni. Terdetik ahli maksiat nak pergi tempat ahli taat, tempat ibadat, masjid. Jadi dalam perjalanan bertembunglah dua-dua, ahli ibadat dengan ahli maksiat. Kemudian pula diuji mereka, ada satu jalan yang sempit macam titi lah, yang boleh lalu seorang je. Jadi siapa nak lalu? Agak-agak siapa yang bagi lalu, siapa yang nak lalu. Dah tentu ahli maksiat dia segan. Sebab tengok yang nak lalu tu, tengok dengan serban besar kuali. Nampak? Boh ridak atas bahu, pegang tasbih. Allah, dia kata ni syekh besar ni, takkan aku ahli maksiat nak lalu dulu. Dia pun kata, syekh sila lalu syekh. Dia rendah diri sebab dia ahli maksiat. Dia rasa diri dia hina. Yang lalu ni rasa bongkak pula lalu.
Dia kata hang baru tahu, hang tu ahli maksiat. Aku ni ahli ibadat ni. Memang aku layak jalan dulu. Penuh dengan rasa sombong dalam hati. Lintahlah. Akhirnya sampailah ahli ibadat di dalam disko, ahli maksiat sampai di masjid. Takdir Allah matikan dua-dua. Yang ahli ibadat mati dalam pub disko, ahli maksiat mati dalam masjid. Bawa ambil uduk mayang sunat 2 rakaat, mati sujud. Pada ahli maksiat mati di dalam masjid. Bawalah malaikat nak seret ahli maksiat yang mati di masjid ni, nak seret masuk dalam neraka. Yang ahli ibadat pula malaikat nak masukkan dia dalam syurga. Allah sekat. Allah kata, "Tak, ahli ibadat kamu humban dalam neraka, ahli maksiat kamu masukkan dalam syurga." Malaikat terkejut. Malaikat kata, ni ahli maksiat apa pula masuk syurga? Ni ahli ibadat kenapa pula masuk neraka? Kerana Allah kata, bukan aku tengok awalnya, tapi aku tengok penghujungnya, akhirnya. Maka ni jadi masalah pada kita, tuan-tuan. Kalau kita tahu bila hujung kita, senang kira lah. Macam road tag, nak tulis kat dahi. Kita tanya kawan kita, "Cik tengok bila mati?" Orang bagi 4 tahun lagi. Enjoy dulu lah, tikam dulu meko. Kat ujung dah sebulan lagi, tak apa, pergi masjid sekejap lagi, taubat lah sungguh-sungguh. Boleh tahan kira. Sebab ada tulis. Masalah tak ada tulis. Bila tak ada tulis, kita tak tahu mana hujung kita. Bila tak tahu mana hujung, kita kena menyangka-nyangkalah setiap hari kita, setiap malam kita adalah hujung bagi kita. Boleh jadi malam ni, boleh jadi malam esok, boleh jadi minggu depan. Semalam pagi subuh semalam saya kuliah di Greek. Ada seorang jemaah tu memang istiqamah, datang jemaah, datang kuliah. Tahu-tahu dapat berita pagi tadi dia meninggal dunia. Sebelum tu dia sihat, saya datang kuliah bulan lepas pun elok sihat. Meninggal dunia. Kes stroke. Mati. Kita tak tahu bila kita mati. Jadi bila tak tahu bila kita mati, masalahnya Allah akan kira yang hujung. Kita kena sentiasa buat yang terbaik, kerana takut-takut itulah hujung kita. Ni macam malam ni, buat yang terbaiklah malam ni. Boleh jadi malam ni malam yang last. Bila buka buku catatan amal, tengok perkara terakhir buat, dengar kuliah maghrib. Nampak sampai lencun baju basah dia redah. Hebat ni. Nampak? Barulah tengok last kali. Ini tak tengok buka buku last kali buat benda. Tengok TV. Nampak drama. Dah itu ke yang terbaik bagi diri kita? Jadi kena berjaga-jaga, berhati-hati. Bukan langsung tak boleh tengok TV dan sebagainya, tapi kurang-kurangkanlah, tapi banyak-banyakkanlah hal-hal ibadat. Kerana kata ulama, seseorang itu mati mengikut hal kebiasaannya. Maksud hal kebiasaannya, apa yang biasa dia buat, selalunya itulah dia akan mati dengannya. Kalau biasanya dia solat jemaah, insya-Allah dia mati dalam solat jemaah. Kalau biasanya hidupnya suka hadir kuliah, dia mungkin mati dalam kehadiran dia dalam kuliah. Tapi kalau biasanya dia suka lepak warung, takut mati di warung. Ikut kebiasaannya. Kalau biasanya suka tengok televisyen, takut mati depan televisyen. Tu ikut kebiasaan kita. Jadi itu ilmu tasawuf, kena mengaji sampailah bila-bila pun. Jadi 3 ilmu ni semuanya wajib. Wajib mengaji, bukan wajib alim. Jangan salah faham. Tak alim tak apa, yang penting kita orang buat pengajian, kita hadir mengaji. Tak faham, nombor 2. Sebab nak bagi faham bukan tok guru, bukan ustaz, bukan kitab. Yang bagi faham Allah. Kalau ulama boleh bagi faham, nescaya sekali je ulama ngajar, keluar semua jadi ulama gak. Dah tengok pondok. Kadang-kadang 100 orang pelajar dalam pondok, yang keluar jadi ustaz bukan 100. Kadang-kadang 5 orang daripada 100, lagi 95. Macam-macam lah kerja lain dia buat. Bawa roti canai, goreng burger. Tak apalah, janji ada gak ilmu gak sikit, tapi mungkin dia tak dapat lebih. Sebab ini benda yang mahal. Bila benda mahal, bukan semua boleh dapat. Macam jutawan lah, bukan semua boleh jadi jutawan, sikit je. Tapi itu hal dunia, ni hal akhirat. Nak dapat pangkat tinggi, bukan semua. Yang dipilih-pilih oleh Allah,
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Nabi, siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah faqihkan dia, Allah fahamkan dia tentang urusan agama dia. Itu tanda Allah nak dia jadi baik. Moga-mogalah kita terpilih. Tapi yang pentingnya wajib hadir pengajian. Pengajian mana? 3 yang asas ni, tauhid, fiqh, tasawuf. Tu. Mana-mana, tak kira masjid mana pun, ada pengajian, kita ada masa, hadir. Sebab hukumnya wajib. Itu ilmu. 3 ilmu ni. Kemudian ilmu yang sunat. Apa makna sunat? Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Itu sunat. Apa dia ilmu sunat? Ilmu agama juga, tapi yang termasuk di dalam fardu kifayah. Ilmu yang tak wajib untuk semua orang mengaji. Contoh ilmu tajwid. Ilmu tajwid bukan fardu ain, tapi dia fardu kifayah. Memadai dalam satu kampung, satu qaryah, mesti ada satu orang yang alim dalam bab tajwid. Orang lain tak alim tak apa, tapi kena ada seorang yang dia tahu hukum hakam dalam Quran. Nampak? Supaya dia boleh tolong betulkan bila ada orang salah baca. Dia boleh tolong betulkan. Adapun orang lain wajib baca Quran dengan tajwid. Baca tu kena betul. Kalau tanya hukum dia tak reti nak jawab, tak apa, dimaaf. Kita tanya nun sukun bertemu ra ni apa nama? Nun sukun bertemu ra, nura dia kata. Orang tanya hukum bengong. Nampak? Dia tak reti. Tak apa, dimaaf. Tapi bila baca betul. Bila sebut tu betul bunyi dia, sah. Sebab Quran ini mesti dibaca dengan betul. Soal hukum itu bukan wajib. Soal hukum bagi satu orang mesti mahir. Dalam ramai-ramai biar seorang mahir pun tak apa. Tapi beza dengan tauhid, fiqh, tasawuf tadi. Tak boleh seorang je mahir, semua kena mahir. Bab tauhid semua kena tahu sifat 20. Bukan ustaz je tahu, semua kena tahu. Bab fiqh semua kena tahu. Bab tasawuf semua kena tahu. Ni yang masalah ni. Kita duk pegang tauhid, fiqh, tasawuf, ustaz sudahlah, kami tak apa dah, tua-tua nak ngaji apa. Lagi tu lah kena mengaji. Sebab peperiksaan semakin dekat. Betul tak? Peperiksaan dalam kubur. Marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kalau tak mengaji macam mana nak jawab? Mana boleh bagi alasan dah koi usia dah ustaz, apa nak mengaji lagi? Mana boleh gitu? Zaman muda jawab juga. Bila tanya kenapa tak ngaji, Allah muda lagi, jauh lagi masa. Sibuk. Bila dah berusia pula kita kata kenapa tak ngaji? Usia dah, nak ngaji apa lagi? Dah bila nak ngaji, mati baru nak ngaji. Masuk lubang kubur, bila tanya malaikat marah buka, baru tergeng-geng, boleh tak naik balik tanya malaikat? Tak boleh dah lah. Jadi nak ngaji jangan kira muda atau tua. Wajib tetap wajib. Yang wajib lah ilmu yang sunat, ilmu-ilmu yang lain lah. Termasuklah tadi ilmu tajwid atau ilmu falak. Ilmu apa lagi? Ilmu fardu kifayah ni lah. Ilmu mandi jenazah. Itu tak wajib semua tahu. Madai tukang mandi tahulah. Tapi tukang mandi pun jangan mandi je, dia kena cari pelapis. Kalau boleh cari golongan anak muda. Takut-takut nanti dia kena mandi, siapa nak mandi? Tukang mandi pula mati, siapa nak mandi? Orang lain tak belajar ilmu tu, kena belajar lah. Macam mana nak sah ni, nak angkat, macam mana kaedah nak keluarkan najis tu dalam perut, macam mana. Bukan main tekan kuat gitu, ada cara dia. Kena belajar lah. Kena buka khusus pengurusan jenazah dan sebagainya. Tapi ilmu tu adalah termasuk fardu kifayah. Kalau satu kampung pun tak tahu, tapi ada seorang tahu, sudah memadai. Tapi kalau semua kampung tak tahu, seorang pun tak tahu, sampai tak ada seorang pun tahu, berdosa semua. Tapi kalau ada orang dah tahu, kemudian kita nak belajar juga saja, nak tambah, jadi sunat hukum dia. Itu yang dipanggil ilmu yang sunat. Itu termasuk ilmu yang sunat. Dan juga termasuk ilmu sunat, kata ulama, ilmu-ilmu keduniaan, seperti ilmu matematik, ilmu sains, tapi dengan syarat tujuan dia mengaji kerana agama Islam, kerana Allah. Kenapa belajar kuat sangat ni bidang engineering ni? Supaya aku lahir sebagai seorang jurutera Islam. Kenapa belajar bidang kedoktoran sampai PhD ni? Supaya aku jadi doktor Islam. Supaya orang Islam tak payah pergi kat doktor kafir, pergi kat aku doktor Islam.
Jadi ubat yang aku pakai semua halal dan sebagainya. Itu. Jadi sunat hukum dia. Boleh pahala dia mengaji tu. Tak rugi sikit pun. Tapi inilah masalah, kita nak kena betulkan mentaliti mahasiswa-mahasiswi kita. Belajar bukan kerana Islam, bukan kerana Allah. Belajar sebab nak pangkat besar, nak gaji besar. Kan? Bapa ni belajar doktor. Oh, jadi doktor bau gaji puluh ribu. Doktor bakar. Nak bau boleh naik Mercedes. Tu dia punya matlamat. Nak berkat macam mana? Tu yang tak jadi berkat. Walaupun ramai orang Islam berjawatan tinggi, tapi tak boleh membela Islam. Tak nampak syiar Islam. Tak nampak Islam tu hebat. Lah kali yang nampak hebat mana? Kristian juga. Tu jadi punca. Nah, sebab orang Kristian ditanam. Mau jadi apa pun, donate kepada gereja. Nah, derma pada gereja. Nah, ada jadi Kristian tu nampak kuat. Bukan Kristian tu kuat sebenarnya, tapi Islam kita tak pegang betul-betul. Jadi kita kembalikan balik biar nampak Islam. Kan? Macam saya tengok golongan Arkam dia buat pada ahli dia. Setiap ahli dia, siapa yang berjaya jadi jawatan tinggi dan sebagainya, gaji dia ada persen. Persen gaji dia kena buat keluar bagi kepada dia punya tabung dia. Untuk mengukuhkan ekonomi dia. Baru jadi kuat. Itu juga cuba kita buat dalam peranan orang kampung kita ni. Nak income kita ada berapa persen, bagi ke masjid. Baru masjid ada kekuatan. Masjid boleh buat majlis, boleh buat bantuan apa sebagainya. Selalu kita tengok masjid minta sumbangan. Cuba kita ubah mentaliti, masjid bagi sumbangan. Baru nampak Islam tu hebat. Barulah orang tak kata Islam ni suka meminta-minta lah. Tapi Islam yang bagi. Ini kita nak cuba buat. Macam ada setengah masjid saya tengok, dia buat rak kat belakang tu, dia letak barang-barang infak. Siapa yang susah ambil. Dia letak beras, minyak masak dan sebagainya. Barulah orang pun tengok, oh syok Islam ni. Barulah kita boleh berjaya menarik orang bukan Islam pada Islam. Ni. Jadi ilmu yang sunat termasuk ilmu duniawi, tapi niatnya untuk akhirat, niatnya untuk Islam. Boleh pahala. Tolong betulkan anak cucu cicit kita yang mengaji kolej dan sebagainya, tak apalah tak masuk pondok pun. Tapi cakap dia, bang, adik, nak kamu belajar ni bidang matematik sains ni, niat kerana Islam, untuk tolong umat Islam, supaya Islam nampak hebat, supaya orang tak kata Islam ni lekeh, supaya orang tak kata Islam ni bodoh. Islam mana reti apa matematik? Tak, kita nak tunjuk ada pakar matematik dalam umat Islam. Bawa syiar Islam, tunjukkan kehebatan Islam. Ni kadang-kadang mengaji tinggi sikit nak pakai kopiah pun segan dah. Kita tengok orang kafir, dia tak segan pakai rantai salib, sampai jadi penyanyi, jadi pemain bola, masuk padang pakai rantai salib. Dia tak segan mengaku Kristian. Kenapa kita segan mengaku Islam? Nak buh kopiah atas kepala pun segan sangat. Kan? Nak tadah tangan doa pun segan sangat. Nak makan kedai, nak tadah tangan pun segan. Bawah meja tak, jangan tunjuk sangat. Ada mak. Tapi bagi yang minta rezeki bukan main. Apa nak malunya? Tunjuklah. Jadi YB, Hindu, tak segan buh kapur atas dahi. Kau nampak buh kapur masuk parlimen. Ada tak? Buh kapur. Dah tak segan mengaku Hindu. Kita Islam malu pula. Pada Islam agama sebenar, nak malu apa? Kan? Jadi kita kena ubah mentaliti masyarakat. Jangan malulah dengan Islam. Patut lebih kita lagi bangga kita sebagai orang Islam. Boleh tulis baju I'm Muslim, saya orang Islam, saya bangga jadi Islam. Memang kita bangga pun sebab Allah pilih kita. Kan? Baik. Yang ketiga, ilmu yang harus. Makna harus mubah. Buat pun tak dapat apa-apa, tak buat pun tak dapat apa-apa. Maknanya kalau mengaji pun tak dapat apa-apa, tak mengaji pun tak dapat apa-apa kak. Ilmu yang harus. Apa dia ilmu harus? Ilmu yang melibatkan kehidupan duniawi kita. Contoh masak. Ilmu masak tu, masak ikan siakap 3 rasa ke apa ke, kan? Itu harus je. Kalau dia pandai, kelebihan kat dia. Kalau dia tak pandai, tak jadi masalah juga. Pandai masak, senanglah makan kat rumah. Tak pandai masak pun senang juga beli kat kedai. Jadi tak payah. Itu sebab tu ilmu tu harus. Contoh lagi ilmu harus, bawa kereta. Kalau pandai bawa kereta, bawa lah. Tak pandai, tumpang orang. Nampak? Jalan kaki bagainya. Jadi benda tu tak jadi masalah. Cuma kadang-kadang kita yang buatnya jadi masalah. Tak pandai buat kereta, habis tak habis dah lah. Naiklah apa yang boleh naik. Yang habis ni kalau akidah tak reti, tu baru habis.
Nah, Quran tak erti baca tu baru habis. Nah, patut yang tu kita risau. Bukan ilmu harus ni tak ada masalah. Ada tak ada sudah. Gitu je. Mampu mengaji mengajilah, tak mampu tak apalah. Nah, ilmu yang keempat, ilmu makruh. Makruh ni maksudnya kalau buat tak dapat apa-apa, meninggalkannya boleh pahala. Ilmu makruh adalah termasuk ilmu yang sia-sia. Ilmu yang tak ada faedah. Contoh kalau geng-geng budak-budak muda ni, ilmu pacak motor. Tahu pacak motor? Nah, dia nak jimat tayar, harga getah mahal. Jadi dia nak pakai satu tayar je. Pergi masjid tu angkat tayar depan. Nampak? Jadi jimat satu tayar. Nah, bunga pun tebal lagi. Dia pakai belakang yang tu termasuk dalam kategori makruh. Kalau belajar tu dia pergi belajar. Macam mana nak bagi tayar depan terangkat? Kawan dia pun ajar masuk gear gini. Belajar tu hukumnya makruh. Kalau dia buat tak dapat apa-apa pun. Tapi kalau dia tinggalkan boleh pahala sebab benda tu sia-sia. Tapi kalau benda yang dia buat tu memudaratkan orang lain, buat kat tengah jalan, menyebabkan orang lain aksiden, baru jadi haram. Tapi kalau dia buat seorang-seorang dia je, itu masalah dia. Itu ilmu makruh, ilmu yang sia-sia. Ilmu tak ada faedah. Ilmu apa lagi? Apa saja perbuatan yang makruh, ilmunya pun makruh. Contoh, isap rokok Dia belajar macam mana nak buat O. Kan ada kan? Muncul mulut nak buat bentuk O, asap dia tu. Makruh ilmu tu. Sia-sia, tak ada faedah. Macam mulut ikan nampak nak buat tak jadi. Nampak? Nak buat waterfall lah. Kita reti kat zaman muda dulu. Keluar ke hidung, masuk ke mulut. Dia jadi bentuk macam waterfall, macam air terjun. Kelas tu. Lah kali sampai peringkat paling tinggi, belajar macam mana nak keluar asap kot telinga. Saya terkena dengan member. Dia kata, nak tengok tak aku buat keluar asap kot telinga? Kita pun tengok. Dia kata, jauh tak nampak, kena tengok dekat sikit. Kita pun pergi dekat. Rupanya dia cucur tangan kita dengan bara rokok. Terkejut, oi. Tu ada dia kata. Sebenarnya dia tak boleh buat pun, saja nak kena kita. Dia keluar asap kot telinga. Tu. Macam-macam hal. Jadi ilmu ni semua tak ada faedah pun. Ilmu yang sia-sia. Ini ilmu makruh. Yang terakhir, yang kelima, hukum haram. Apa makna haram? Kalau belajar, dosa. Tak belajar, boleh pahala. Ini ilmu yang haram. Apa haram? Ilmu yang haram apabila perbuatan itu haram, maka mengajinya pun haram. Contoh, iaitu tilik nasib. Tilik nasib haram. Gi belajar cara tilik nasib, haram juga. Belajar je, bukan nak buat ilmu kedukunan, bomoh-bomoh. Sebenarnya bomoh bukan mesti haram. Dia bomoh yang syirik pada Allah, berdamping dengan jin lah, minta tolong jin, saka lah, apa sebagainya itu baru jadi haram. Tapi kalau bomoh pakai ayat Quran, lepas tu pakai akar-akar kayu ke apa sebagainya lah, benda-benda organik dan sebagainya, itu tak salah. Jangan asal kita dengar bomoh je, ni sesat ni. Dah. Kadang-kadang bomoh tak sesat, doktor sesat. Doktor perubatan boleh jadi sesat. Kenapa jadi sesat? Jangan ingat ilmu moden tak sesat. Kadang-kadang sesat. Berapa sesat? Dia pergi tukar jantina, pesakit datang, pondan. Dia kata, I nak tukar. Nampak? I nak tukar bentuk lain. Boleh buat tak? Doktor kata boleh, 18,000. Bayar 18,000, orang kaya. Doktor pergi tolong tukar, dilaknat oleh Allah. Padahal doktor tak tukar. Doktor tolong tukar orang punya. Dia pun kena. Haram perbuatan dia. Dan dia ni jadi doktor yang haram. Jangan ingat bomoh je haram. Doktor boleh jadi haram bila buat benda haram. Jadi yang jadi haram ni bukan atas nama doktor ke bomoh, perbuatan dia tu. Tengok perbuatan dia haram tak haram. Gitu. Jadi ilmu yang benda yang haram, belajarnya pun jadi haram. Tak kira dah. Dan lagi ulama buat contoh, kat daun teruk. Dia belajar macam mana nak jadi blackjack. Belajar buat full house lah, apalah, nak main daun teruk tu, main judi. Belajar saja hukumnya haram. Lainlah geng-geng polis penyiasat.
Dia ada, masa Ana mengajar di balai polis dulu, dia tanya soalan ni lah, sebab saya kata haram. Dia kata habis tu dekat Bukit Aman tu dia ada satu bilik khas. Dalam tu dia orang diajar cara main judi. Kan? Tujuannya nak siasat tokey-tokey judi dalam tu. Dia nak buat risikan dan sebagainya, nak cari mafia ke mafia, dia tak duduk masjid. Dia duduk tempat judi ni. Jadi nak kena berlakon dalam tu, buat-buat main judi juga. Nah, kalau tak belajar nampak sangat bodoh Bodoh apa? Dia ni polis apa ni? Nampak? Jadi dia kena berlakon lah. Dia kena SB, kena pandai berlakon. Jadi dia kena belajar cara judi tu. Jadi belajar situ tak salah. Sebab tujuan maslahah ummah. Dia nak selesaikan masalah. Tujuan tu tak apa. Ini tak saja-saja belajar. Sekali tu ustaz tak dapat datang kuliah maghrib. Mereka pun nak balik hujan. Duduk ke tepi tangga. Kawan dia belik-belik poket. Ada kad. Nak belajar tak? Cara ni main kad ni. Pergi belajar tepi tangga. Haram. Tak kira lah. Nak biar kopiah 4 lapis atas kepala pun. Tak boleh. Haram hukumnya. Sebab apa kata ulama? Kad daun teruk tu, kad dia tu haram dah. Walaupun kita niat main saja-saja tanpa duit. Ada orang kata saya main saja-saja ustaz, tak pakai duit pun. Dia kalau pakai duit baru jadi judi. Tak, ulama kata haram juga. Sebab kad tu masa buat tu memang tujuan untuk judi. Kalau sukan tu tujuan dia untuk judi, maka dari awal lagi memang sudah jadi haram. Dia dipanggil haram zati. Lainlah sukan tu asalnya bukan untuk judi, kemudian orang perjudi kan, barulah jadi haram. Dipanggil haram aridi, haram yang mendatang. Contoh World Cup, orang main bola. Asal main bola mana haram? Tiba dia bertaruh, siapa menang. Yang haram tu yang bertaruh main bola tu tak haram. Haram lah ustaz, kan soal pendek. Yang tu baru haram. Bukan bola tu haram. Buka aurat tu haram. Bola nak haram apa bola? Bulat gitu. Nampak? Jadi kena faham tang mana nak kata haram, tang mana tak kata haram. Ada. Macam main snooker. Asal hukum snooker harus sebab dia sukan. Sukan yang melibatkan fizikal, melibatkan hukum fizik dalam kepala. Kita nak fikir kalau tembak bola ni dia gimana, lantunan dia tu berapa darjah. Kalau ikut asal hukumnya mana, dia tak celah mana nak kata haram. Yang jadi haram snooker bila ada melibatkan pertaruhan, kalah bayar, lepas tu dia pakai daun teruk tu, cong-cong-cong, angkat kad apa naik, nombor berapa, dia kena tembak bola nombor tu. Itu barulah dikira beradu nasib. Beradu nasib hukumnya haram. Dan lagi ada yang kita terlepas pandang. Tolong jaga-jaga anak-anak kita. Takut-takut bapak pergi masjid, anak main judi. Judi mana? Kat kedai-kedai runcit ada jual tikam-tikam. Masuk duit 20 sen, pusing. Dapat benda. Haram, ulama jawab. Sebab itu nasib. Kita kalau boh duit, maknanya kita beli apa benda yang kita nak. Tiba-tiba nasib dapat apa? Mana boleh nasib? Itu pertaruhan nama dia. Nampak? Hukumnya haram, judi. Lagi judi, lagi haram. Dekat fun fair. Kita diletak kon, baling gelang. Kalau masuk gelang tu dalam kon, dapat teddy bear. Hukumnya haram pun judi juga. Sebab itu dikira beradu nasib. Dia tak boleh. Benda yang beradu nasib, ada yang melibatkan pertaruhan, hukumnya haram. Lagi haram, main futsal. Main futsal haram. Tak, tengok dulu. Main futsal kena bayar duit yuran penyertaan. Katalah contoh RM12. Ada 10 pasukan. Jadi 12 kali 10 RM120. RM120 ni orang yang buat pertandingan tu, dia ambil duit RM120 ni, dia pergi beli hadiah. Dan siapa yang menang nombor 1 dapat hadiah tu, judi. Yang boleh orang tu ambil duit RM12 yuran penyertaan, dia nak bayar sewa kod, elektrik, lampu dan sebagainya, itu boleh. Atau beli air minum untuk semua peserta, boleh. Tapi bahagian hadiah tak boleh pakai duit penyertaan. Bahagian hadiah kena ada tajaan. Ada orang lain taja, pakai duit lain untuk bagi hadiah, baru dibenarkan. Kena belajar semua ni. Bila tak belajar, akhirnya kita tak tahu perbuatan yang kita buat sebenarnya haram. Bila kita tak tahu rupanya perbuatan tu haram, hidup kita jadi susah. Allah susahkan hidup kita. Tu yang jadi rumah bukan rumahku syurgaku, rumahku nerakaku. Serabut balik rumah, suami isteri bergaduh, anak dengan bapak bergaduh,
Sebab tanpa kita sedar, rupanya dalam urusan keseharian kita buat ni, ada benda-benda haram dalam dia. Hanya ni kena mengaji, kena tahu mana boleh, mana tak boleh. Jadi ilmu yang haram, benda yang haram, maka mengajinya pun jadi haram. Jadi maksudnya sini yang kita nak terangkan, bukan semua ilmu boleh belajar. Asal atas nama ilmu, boleh ni ilmu. Tak. Ada ilmu yang boleh belajar, ada ilmu tak boleh belajar. Ada ilmu yang kena belajar, ada ilmu yang jangan belajar. Kena tahu. Jadi nak belajar apa pun, tengok belajar ni hukumnya duduk tang mana. Tang wajib ke, tang sunat ke, harus ke, makruh ke, haram ke. Orang perempuan nak belajar masak, tengok resepi, catat resepi. Tengok dulu, belajar ni atas apa hukum dia. Kalau masak saja untuk suami, hukumnya harus. Tak ada masalah belajar. Tapi kalau belajar nak meracun suami, haram. Nampak? Belajar macam mana nak bagi suami mati. Nampak? Dia bagi masuk racun ni, racun tikus masuk dalam nasi. Yang belajar gitu jadi haram. Jadi kita kena tengok, bukan semua benda mesti wajib, bukan semua benda mesti haram. Dia berubah-ubah mengikut keadaan. Kita yang dah mengaji, kita tahu macam mana nak hukumkan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, samakah orang yang belajar dengan orang yang tak belajar? Orang yang belajar, dia tahu apa boleh, apa tak boleh. Orang yang tak belajar, hentam saja. Asalkan jadi sudah, tak boleh. Jadi kita nak duduk di makam orang yang belajar supaya kita tahu benda kita buat ni boleh ke tak boleh. Jadi cukup sekadar tu dulu, dan kita akan sambung nanti. Ini suatu muqaddimah pada menyatakan kelebihan ilmu. Ilmu yang dimaksudkan dalam kitab ni ialah ilmu agama, bukan ilmu yang lain-lain tadi. Maknanya ilmu yang wajib tu. Tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi apakah kelebihan belajar ilmu tauhid, fiqh, tasawuf? Dan apakah kelebihan mengajarkan akan ilmu tu? Dan apalah kelebihan kita yang menuntut akan ilmu tu? Nanti dia akan terangkan satu-satulah. Moga-moga apa yang diterangkan oleh Syekh dalam kitab ni mencerahkan isi hati kita, supaya jelas kita tentang hukum hakam dalam syariat kehidupan kita ni, supaya jalan kita jalan yang betul. Bila jalannya betul, destinasinya pun betul, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Ada soalan? Ya. Okey, bermain game di dalam telefon. Pertama sekali, hukum bermain game dalam telefon ke luar telefon ke, game-game ni bahasa Inggeris. Bahasa Melayu maknanya permainan. Apa hukum kita bermain-main? Zaman lah budak-budak main game dalam telefon lah. Zaman kita dulu main apa? Tenteng, galah panjang, main tarik daun sawit, buh kat basikal, buh botol bagi bunyi tong 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 tong. Itu mainan kita. Main juga sama dia. Jadi apa hukum main? Hukum main harus. Yang jadi haram tu sebab apa? Kena tahu sebab apa haram. Bila permainan itu melibatkan unsur-unsur agama lain. Dalam game tu ada gambar salib. Kemudian kita jadi geng salib, bunuh orang Islam dalam game tu. Contoh, dalam game tu ada orang pakai serban, kita pergi tembak orang pakai serban. Muka-muka macam ulama, muka-muka Arab. Kita ni geng-geng macam polis orang putih, kita tembak muka-muka Arab. Ni lah dia ajar teroris. Dalam game banyak dia tunjukkan teroris ni, pengganah-pengganah ni berpakaian Arab, pakai kopiah, pakai serban, supaya tanam dalam hati kita anak-anak muda bahawa ini geng-geng jahat. Satgi dia nampak tok imam lagi masjid, dia tembak. Ni teroris ni, dia kata. Dia nak tanam gitu lah. Kita dengar macam kelakar bunyi, tapi inilah yang ditanam, hasilnya tunggu 40-50 tahun lepas ni. Apa akan jadi? Orang tak hormat dah alim ulama', orang pandang alim ulama' ni jahat. Ini yang berlaku. Ada dah kita dengar dalam Facebook dan sebagainya. Dia panggil ulama' anjing. Sebab apa? Kesan daripada barat tanam dalam game-game. Hati-hati. Yang ni baru jadi haram. Jadi kita nak bagi anak kita main game tak salah, tapi tengok game apa dia main. Sekali-kali kita main jugalah. Supaya kita tahu apa dia main. Bukan, tapi jangan kita pula syok sendiri. Sampai anak kata, ayah lamanya. Ayah lebih sampai tak pergi masjid.
Nah, kita main tu sebab nak tengok anak kita main apa. Meja ayah nak try sekali. Kan? Ayah pun tengok. Tak apalah, tembak kalah apa pun tak apalah. Tapi nak tengok apa benda dalam game tu. Tengok ada perempuan-perempuan pakaian seksi ke. Walaupun kartun. Jangan ingat kartun pakai skirt pendek tak apa. Kartun Ustaz. Tak boleh. Walaupun kartun, tapi rupanya mendatangkan gairah, mendatangkan syahwat, menyerupai macam rupa asal. Hukumnya tetap haram. Tak boleh. Jadi tengok anak kita main, pakai nampak dada apa perempuan dan sebagainya, jangan bagi. Sebab ini dia akan sedikit sebanyak meracunkan minda anak-anak kita. Banyak lagi game-game yang menggunakan akal, kan? Game-game yang baik-baik. Ataupun kalau kita ada memang setengah pendapat kata main chess tu haram. Ada setengah pendapat, ada setengah pendapat mengharuskan. Tapi kalau nak pegang pendapat yang harus, nak main chess, selalu kalau kita beli chess, kat atas tu ada salib, dia punya king dia tu. Potong. Ambil pisau potong salib tu. Buang. Kan? Lepas tu kat kotak dia pun ada gambar salib tu, conteng dengan marker pen ke apa. Tak apalah, lepas tu main lah, tak ada masalah. Kan? Sebab jangan ada unsur-unsur agama lain. Yang jadi isu hari tu game PUBG ni. Dalam game tu ada buat penyembahan. Dia kata bukan saya sembah Ustaz, game je sembah. Tak kira. Sebab dia mendorong. Sebab tu Allah kata wala taqrabu zina. Allah tak kata wala taf'alu zina. Allah kata jangan kamu buat zina. Tapi ayat Quran kata jangan kamu dekati zina. Maknanya jangan kata nak buat, dekat pun jangan. Sebab apa? Sebab barang maksiat ni dia macam magnet. Bila kita dekat, kau dekat, pop, dia akan lekat. Sebab tu ulama larang. Kalau kita nak parking kereta, tengok-tengok ada satu parking kosong. Tengok-tengok kat tempat parking kosong tu, kedai depan dia kedai tikam nombor ekor. Ulama kata jangan parking situ. Saya parking je Ustaz. Ya, mula-mula parking, lama-lama termasuk dalam. Nampak? Nak tengok, kena ni, asal kena kat ni. Aku try sekali. Habis. Jangan dekat. Dia benda barang maksiat gitu. Dengan perempuan gitu kak. Kan? Kalau nak sangat, nikah terus. Jangan duk mesej apa semua. Nak you mulalah. Lama-lama main duk pegang tangan. Lepas tu mula peluk-peluk bahu. Habis. Sebab ni takrab. Sebab tu Allah tahu. Allah cipta kita. Allah kenal kita punya sikap perangai. Sebab tu Allah kata jangan dekat. Jadi kita pun buat daripada peringkat awal, walaupun tak buat apa-apa lagi, dekat pun jangan. Game-game yang ada unsur benda-benda kafir dan sebagainya, atau benda-benda maksiat, walaupun sekadar kartun dan sebagainya, wala takrab, jangan dekat, buang. Suruh anak kita main game lain tak apa. Kita kawal dia, kan? Sementara dia kecil ni, kita kena kawal dia kau-kau. Kalau terpaksa rotan lah tuan-tuan. Kena keras sikit sebagai seorang ayah. Nabi pun suruh rotan. Anak degil rotan di tapak kaki, Nabi kata. Keraskan sikit. Sebab tu anak kita. Kalau kita tak jaga daripada kecil, bila dia besar dia pula bantai kita. Sebab kita tak didik dari kecil. Dia pula penajang kita. Berlaku dah. Anak terajang bapak sampai mati bapak. Ni sebab apa? Daripada kecil tak dididik dengan betul. Didik betul-betul. Sayang bertempat. Jangan sayang sampai tak kisah dia buat apa pun. Sayang, tengok-tengokkan, jaga-jagakan, rotan-rotankan, marah-marahkan. Tu tanda sayang. Jadi gitulah. Game bukan semuanya haram, tapi tengok apa benda yang boleh menyebabkan game tu jadi haram dalam-dalam dia tu. Kalau ada benda yang jadikan haram, baru game tu jadi haram. Kalau tak ada, game tu tak haram. Boleh main, tak ada masalah. Bukanlah Islam ni serius je sampai tak boleh main apa. Dah, Islam tak begitu. Jangan ingat Islam agama larang, agama tak boleh. Kita kena letak dalam mindset kita, Islam agama boleh. Semua benda boleh. Cumanya Islam bagi panduan macam mana nak bagi boleh tu. Bukan pakai kod hantam. Jadi moga-moga insya-Allah. Jadi barang kat luar tu hukumnya wajib kena beli. Taklah bukan wajib. Apa nak beli, belilah. Beli sambil niat menderma untuk tampung sekolah pondok dan tahfiz kami, supaya dengan pengajian, dengan bantuan tuan-tuan, kami dapat meneruskan pengajian sekolah kami sehingga dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.